ni ada pendedahan oleh Ratu Naga. Pendedahan oleh, dan ni Ratu Naga sendiri sebut di dalam interview di dalam radio, mengatakan bahawa cyber trooper ni dia ikut projek, ada yang dapat ratusan, dapat ribuan ringgit, ada dapat gaji bulan, ada dapat jutaan ringgit. Okey, mengikut projek-projek mereka. Dan saya kata, saya dengar benda ini, tapi terus terang saya kata saya tidak ada terima apa-apa bayaran daripada sesiapa pun. Live yang saya buat adalah live yang saya lakukan sendiri atas dasar dan kesedaran saya sendiri. Tak ada siapa taja saya, tak ada siapa sponsor saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang subscribe kepada saya ke, yang apa orang kata donate dan sebagainya, super thanks ke dekat YouTube ataupun dan suatunya YouTube bayaran apa semua, itu ada. Itu daripada memang ikhlas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau ada grup-grup tertentu nak bayar saya, itu tak ada. Jadi daripada situ saya bercakap atas dasar saya nak cakap. Jadi saya boleh bercakap apa saja. Siapa yang follow live saya lama, dia orang tahu saya pernah tembak pelbagai jenis manusia. Pelbagai kumpulan. Even orang parti sendiri pun saya pernah tembak. Kan, saya pernah komen, saya pernah ulas dan saya pernah kritik. Sampai ada di kalangan ahli parti tak berminat dan tak berkenan dengan live saya kerana kritikan saya. Poinnya adalah kalau tak nak dikritik, jangan buat salah. Itu je poin saya. Kalau tak nak dikritik, jangan buat salah. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun saya pernah kritik beberapa kali. Kan, siapa yang ikut live saya dia tahu. Namun begitu, dia beza kritik dengan fitnah. Baik, balik kepada cerita tadi. Dia kata bahawa ada jutaan ringgit. Okey, kita kena faham Ratu Naga ni datang daripada mana. Jangan korang tak tahu Ratu Naga ni, dia punya keturunan dia Suso Galo, dia punya apa orang kata, yalah, dia punya leluhur dia daripada mana. Leluhur dia daripada mana. Okey, Ratu Naga ni asal daripada UMNO, dan dia adalah bukan setakat pengkritik, pemfitnah, pengkritik, dan dia adalah salah satu cyber trooper UMNO pada zaman Mahathir dahulu yang sangat keras menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pada waktu itu Pakatan Rakyat. Kan, sebelum itu lagi Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif saya tak sure, tetapi saya tahu sebab ada satu video dia leak berkenaan dia orang berbincang sebagainya untuk nak mewujudkan satu gerakan nak jatuhkan pembangkang. Kami masa tu, kita pembangkang dia UMNO masa tu kerajaan. So pada 2016, kalau tidak silap saya 2016, berlaku sesuatu di dalam UMNO menyebabkan Ratu Naga ni tersisih. Saya berjumpa dengan ada seorang rakan yang rakan ini dia keluar daripada UMNO, dia menyertai Bersatu. Kan? Dan dia kata saya, ini tipu saya lah, tapi dia kata saya dengan Ratu Naga ni, kami ni sekapal dulu untuk hentam DAP, dia kata. Untuk hentam masa itu Pakatan Rakyat. Dan dia kata, saya lah antara yang mencetuskan idea RBA, Red Bin Army, kalau tuan-tuan ingat. Dia kata, ini orang tu lah, saya dan juga kumpulan kami di dalam UMNO ni lah yang mewujudkan atau mencetuskan idea Red Bin Army. Cuma kami bergaduh pada waktu itu sebab dana yang diberikan beberapa ratus ribu tu kita orang gaduh sama sendiri. Siapa layak dapat, siapa patut dapat. Dia jadi macam tu lah. Dia dok entam sama entam, masing-masing tamak dengan dana yang mereka ada. Akhirnya mereka berpecah. Tetapi poinnya adalah Red Bin Army diwujudkan oleh UMNO pada waktu itu. Sebab tu saya kata sekarang ini bila UMNO bersama dengan Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan ni, dia orang susah nak defend DAP sebab mereka telah berjaya. Ini saya kena kudos kat dia orang lah. Telah berjaya membina satu naratif yang memang akhirnya disambung oleh PAS, disambung oleh Bersatu. Kan, tetapi Tuhan tu Maha Adil lah. Tuhan tu Maha Kaya, Tuhan tu Maha Adil. Dia orang yang letakkan fitnah tu kat situ. Mereka sekarang ini berada di atas fitnah itu sendiri. Sama juga dengan Bersatu, sama juga dengan PAS. So dia tak boleh. Tuhan ni Maha Adil, tuan-tuan. Orang kutuk macam mana DAP, dia kata macam mana DAP. Akhirnya tidak ada satu parti pun di dalam Malaysia ini yang tak pernah bersama dengan DAP. Tidak ada. Tidak ada satu parti besar di Malaysia ni pun, parti besar, saya sebut parti besar. Tidak ada satu parti besar di Malaysia yang tidak pernah bersama dengan DAP, termasuklah apa orang kata Mahathir Mohamad. PAS pernah bersama dengan DAP, Mahathir pernah bersama DAP, apa orang kata apa lagi? Bersatu pernah bersama dengan DAP. UMNO sekarang ini bersama dengan DAP, Barisan Nasional. Sebab itu kenapa MCA agak dia agak macam dia macam mana nak kata? Nak bersama
dia tak suka, tak bersama, terpaksa bersama. Faham tak? Dia dalam keadaan reluctant, dia hanya satu kaki ke dalam. Bagi DAP tak ada isu, DAP tak pernah ada masalah pun. Yang dijadikan dia masalah ni, yang menjadikan dia masalah ni adalah bagaimana legasi ni orang lain tak nak sebut, saya sebut. Ini sejarah. Nak marah saya, marahlah. Ini legasi yang dicipta oleh UMNO, disambung oleh PAS dan Bersatu kini. Ceritanya sama je, DAP, cerita sama. PAS hanya sambung. Padahal sebelum ini, siapa yang pergi cium mulut dengan Lim Guan Eng? Siapa yang pergi cium mulut dengan Lim Kit Siang? Kalau bukan apa orang kata, kalau bukan Haji Hadi, kalau bukan pimpinan-pimpinan PAS. Siapa yang membentuk kerajaan di Perak? Tak terbentuk kerajaan PAS di Perak kalau tidak kerana bantuan DAP. Ini adalah fakta yang diorang tak boleh nak deny. Diorang tak nak deny benda ni. Tapi bila dah tak bersama, mulalah Islam terancam, Melayu terancam. Dia cerita macam tu lah. Dia modal pilihan raya tu memang macam tu. Tak balik pada cerita tadi. So 2016, apa orang kata, akhirnya geng Ratu Naga ni pada tahun 2016 dia telah berpecah daripada UMNO. Dia menyertai Parti Keadilan, dan yang menyambut di dalam Parti Keadilan itu tidak lain tidak bukan Zuraidah Kamaruddin dan juga Azmin Ali and the gang lah. Tapi Zuraidah lah yang pergi sambut dia. Saya ingat lagi pada waktu saya macam, apa hal ambil Ratu Naga, macam kita tak kenal siapa dia. Tapi dia kata kita boleh gunakan Ratu Naga ni untuk melawan kerajaan yang ada sekarang, UMNO, sebab dia lebih tahu. So bersamalah mereka sehinggalah terbentuk kerajaan pada tahun 2018. Dan kita tahu antara yang bantai teruk masa itu, bantai teruk Rafizi and the gang dan Anwar Ibrahim adalah Ratu Naga sewaktu dia dalam Parti Keadilan. So bila jatuh kerajaan, Ratu Naga pun pergi, dia on the other side. Akhirnya kita tahu bila dia dedahkan perkara tersebut, it's all about funding, it's all about money. Sebab itu saya kata malam tadi, mungkin kawan saya menonton lah live saya ni. Dia kata dia menonton lah. Kawan saya jumpa kawan saya malam tadi, dia bawa habis berniaga. Dia kata, saya dulu bekas calon bebas, saya bertanding tapi saya kalah. Saya pernah menyertai satu parti, kemudian saya kecewa, kemudian saya tinggalkan parti itu. Saya kata, kenapa? Sebab dia parti tu, dia buat macam ni, macam tu, dia bantai kita tu, sebagainya. Saya kata, attend kursus saya, attend my course, then you will understand apa makna perjuangan yang sebenar. Apa makna perjuangan yang sebenar? Dikhianati, disakiti, difitnah, tuan-tuan. Apa orang tak pernah fitnah saya ni? Dalam parti sendiri, fitnah tentang saya ni berleluasa, tuan-tuan. Baru-baru ni adalah, bukan baru-baru ni, dalam few months ago lah, ada seorang datang jumpa saya. Dia kata, Suardi abang minta maaf Suardi. Saya kata, kenapa bang? Saya kenal dia pun tidak, saya tak kenal dia pun. Abang minta maaf. Dia kata, kenapa? Ini orang parti sendiri. Yelah, selama ni abang termakan fitnah yang orang ceritakan pasal Is, dia kata. Fitnah. Saya malah nak tanya fitnah apalah, saya dah lali dah dengan fitnah orang ni. Orang kata macam-macam pasal Is, dia kata macam ni, sampai abang termakan dengan fitnah tu. Abang tak sanggup dengan live Is, tak nak dengan live Is, sebab takut nanti abang terpengaruh dengan live Is. Ini bukan orang luar parti, tuan-tuan. Ini orang dalam parti sendiri. Saya tak salahkan dia lah, kan? Saya tak salahkan dia, tapi itu yang berlaku. That's what happening. Point is, kenapa? Sebab ada golongan-golongan ni yang menerima dana ini, dan mereka berada di dalam itu kerana dana. Mereka berada di dalam kelompok kita ini bersama dengan kita kerana bila dana. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Selagi mana dana tu ada dekat situ, dia akan ada dekat situ lah. Tapi bila dana tu dah habis, orang pertama yang akan lompat dia lah. Selagi mana kepentingan dia tu dah tak ada, orang first lompat dia lah, kan? Orang first lompat dia. Saya apa? Saya tu kena gantung dah, kena tuduh dengan pertuduhan-pertuduhan dah, masuk lokap dah, masuk penjara belum lagi lah, itu on the way lah tu, kan? Apa lagi yang tak pernah dinafikan untuk bertanding, PRN, PRU, pemilihan parti dah. Tapi I'm still here because I believe in the cause. Saya percaya kepada kos. Tapi kau dah dapat dana dan gaji. Gaji apa yang aku dapat? Siapa bayar gaji saya? Saya tak bergaji, tuan-tuan. Saya adalah setiausaha koordinasi politik parti. Tak ada gaji. Yang bergaji ni di bawah kementerian bergaji. Kau kena dapat gaji tak perlu. Tak apa, thank you very much. Sebab kalau saya dapat bergaji, bukan saya nak sombong, tapi kalau saya bergaji, saya terikat. So saya lebih suka free untuk saya nak menyuarakan pendapat saya. Ada yang kata, kau punya live ni dah kurang lah Yelah, kurang-kurang pun sekarang ni 6,000 orang jawab menonton, kan?
Well, pendapat masing-masing. Saya rasa dia dengar live saya pun tidak. Jadi kita nak kata macam mana. So tak apalah, masing-masing punya pendapat. Saya tak boleh nak salahkan orang. Masing-masing manusia dia macam mana kata? Semua orang boleh mengemukakan pendapat masing-masing. Everyone entitled to their own opinion. I have no problem with that. Jap. Mana aku punya ni? Okay. Kan, saya tidak ada masalah dengan pendapat masing-masing. Jadi itulah saya kata, masing-masing.